Bismillahirrahmanirrahim. Boleh dengar dengan jelas? Dengar tapi macam bising sikit. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Ahlan kepada Ustaz Syed Ahmad Isra'. InsyaAllah Ustaz merupakan tanda jemputan kita lah pada hari ini untuk tazkirah Jumaat. Ana akan perkenalkan biodata ringkas Ustaz. Ustaz boleh dengar jelas Semua okey? Okey, saya ialah nama penuh saya Ustaz Syed Ahmad Isra' bin Syed Ibrahim. Mendapat pendidikan degree syariah di Al-Azhar, Universiti Al-Azhar, Cairo, Mesir. Dan master dalam strategi dan diplomasi di Universiti Kebangsaan Malaysia UKM. Sekarang Ustaz bekerja sebagai CEO Pusat Kajian Iris Institute dan merupakan ahli Majlis Ulama ISMA. Ustaz juga merupakan penceramah bertauliah wilayah Persekutuan dan Selangor dan panel rancangan TV Pertiwi. InsyaAllah tajuk kita pada hari ini ialah kejatuhan khilafah. Jadi dipersilakan Ustaz. Bismillah, dengar ke? Boleh dengar Clear. Alright, okay. Sebab baru set up. Sekejap Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Warga-warga Yayasan Maghfirah, betul Betul. Kau salah tempat Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Segala puji bagi Allah SWT yang mengumpulkan kita pada pagi ini dan untuk kita sama-sama mendengar sedikit perkongsian lah dan sedikit perkara yang mungkin akan menyebabkan kita lebih bersemangat insya-Allah, memiliki motivasi yang lebih dalam insya-Allah dan memiliki satu perspektif atau sudut pandang yang lebih luas terhadap diri kita, terhadap bahkan mungkin terhadap kerja kita lah kan. Semua warga Yayasan Maghfirah yang muda-muda belaka ni lah kan, tak nampak langsung muka yang tua-tua. Memang orang muda belaka dalam ni Yang paling tua umur berapa dalam ni? Tak dengar. Dalam 30 lebih Ustaz. Oh, 30 lebih. Okey. Okey lah, maknanya semua masih muda-muda belaka lah Jadi insya-Allah pada pagi Jumaat yang mulia ini kita sama-sama nak menginsafi satu peristiwa penting yang sangat jauh daripada kita dan mungkin kita tak boleh nak relate pun sebab kita ni hidup dah terlalu jauh daripada peristiwa tersebut iaitu peristiwa kejatuhan khilafah. Peristiwa kejatuhan khilafah ni satu peristiwa yang berlaku kalau lagi 3 tahun, tahun 2024 cukuplah 100 tahun daripada jatuhnya peristiwa khilafah pada tahun 1924. Jadi dah 100 tahun atuk nenek kita pun mungkin lagi muda daripada 100 tahun. Jadi kalau kita tanya mak ayah kita pun mereka tidak ada memori terhadap benda ni. Apatah lagi kita semua kan, kita ni lagilah muda dan jauh daripada khilafah ni. Jadi mungkin ada yang bertanya kenapa nak kena kita faham tentang peristiwa kejatuhan khilafah ni ataupun apa benda sebenarnya khilafah ni. Bila kita sebut tentang kejatuhan khilafah, khilafah ni ialah satu sistem pemerintahan tertinggi Islam. Jadi dulu, 100 tahun dululah paling kurang. Dan sebelum-sebelum itu, orang Islam di seluruh dunia ni, dia ada satu pemerintahan yang bersifat universal, yang bersifat global. Kita ni ada satu institusi payung yang menaungi kita semua tanpa mengira kita ni cakap bahasa apa, tanpa mengira kita ni keturunan apa, tanpa mengira kita ni duduk kod darjat mana sekalipun kan. Kita ni keturunan anak raja ke, kita ni orang kampung ke, petani ke, apa ke dan sebagainya. Kita ada satu institusi yang di mana kalau jadi apa-apa kita tahu kita boleh bernaung dan berpaut kepada institusi ini kan.
Itulah nama dia, institusi khilafah. Dan benda ni bukanlah satu benda yang asing, tapi benda yang memang diasaskan sendiri oleh Rasulullah SAW. Kan? Jadi macam Rasulullah sebut dalam ada satu hadis kan, Rasulullah sebut yang saya ringkaskanlah di sini. Rasulullah kata selepas dia akan adanya khilafah ala minhaj an-nubuwah, kan, akan ada orang yang menggantikan Nabi ni, yang mana mereka memimpin di atas metod Nabi. Maknanya Nabi tak ada, maknanya Nabi meninggal, tetapi orang yang memimpin tu macam Nabi. Maknanya kalau ada Nabi, macam itulah Nabi akan buat sebagai seorang pemimpin. Siapa dia? Khulafa ar-Rashidin lah, kan, daripada Abu Bakar, Umar, Osman sampailah kepada Sayyidina Ali. Kemudian Nabi kata selepas daripada 40 tahun ke, ataupun selepas tamatnya beberapa tempoh ini, akan berakhir khilafah di atas metod Nabi dan akan digantikan dengan pemimpin yang berstyle ataupun corak yang lain, kan. Nabi sebutlah dalam hadis tu, corak style raja ada, style emperor ada dan sebagainya, sehinggalah kata Nabi sampai ke akhir zaman. Sebelum betul-betul akhir zaman akan muncul semula khilafah ala minhaj an-nubuwah, kepimpinan mengikut metod Nabi SAW bagi seluruh umat Islam. Jadi Nabi mendeskripsikan kepada kita satu perjalanan panjang, kan, umur manusia yang jauh lagi panjang daripada umur kita sendirilah, kan. Jadi apa yang berlaku pada tahun 1924? Jadi semenjak daripada Nabi mengasaskan satu pemerintahan Islam yang ketika itu satu bentuk yang dunia tak kenal, kan. Masa Nabi menjadi pemerintah pun yang ada masa tu apa dia? Pemerintahan kabilah-kabilah, kan. Kalau Arab ni dia ikut ketua kabilah aja. Dan masing-masing buat peraturan masing-masing. Kira peraturan rimba lah, kan. Kemudian ada juga Empire Rome, kan. Empire Rome ni pula bersifat emperor, kan. Dan dia dictatorship, autokratik dan sebagainya. Sama juga Empire Parsi dan kebanyakan empire-empire lain di zaman Nabi macam tu. Tetapi apabila Nabi mengasaskan satu pemerintahan atas manhaj nubuwah, khilafah, diberikan nama sebagai khilafah. Kenapa khilafah? Apa makna khilafah? Khilafah ni maknanya Rasulullah SAW menggambarkan kepada kita bahawa pemimpin bagi orang Islam yang dilantik, dia bukanlah dia itu yang ada kuasa sebenarnya, tetapi dia menjalankan kuasa bagi pihak, kan. Kalau kita sign surat untuk orang lain, kan, kita taruh B/P, kan, bagi pihak, kan. Bagi pihak ni maknanya kita ni wakil. Sebagaimana Allah sebut, kan, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku nak letakkan, Allah ciptakan manusia ni di atas muka bumi sebagai representatif, sebagai wakil untuk menguruskan bumi ni. Nah, ini satu perbincangan lain lah. Kenapa Allah tak urus sendiri bumi ni? Kenapa Allah nak ciptakan satu makhluk bernama manusia menjadi wakil memerintah bumi? Tapi itu dalam perbincangan yang lain. Cuma sekarang ni Allah dah jadikan kita dan Allah letakkan kita di atas muka bumi ni, dan kita ini menjadi wakil. Jadi logik tak, seorang wakil dia buat kerja tak sama macam tuan punya badan yang asal, kan. Kalau macam tu dia bukan wakil lah. Kita mewakilkan seseorang supaya orang itu buat kerja macam yang kita nak, kan. Jadi apabila kita orang Islam ni memegang konsep khilafah, kita faham bahawa siapa yang menjadi pemimpin nombor satu dunia ni ialah orang yang menjadi wakil kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia kena bersifat adil kepada manusia sebagaimana adilnya Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kena bersifat tegas dengan manusia sebagaimana tegasnya Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kena bersifat penyayang kepada manusia sebagaimana penyayangnya Allah Taala. Dia kena mengagihkan rezeki ataupun kemakmuran bumi ini sebagaimana Allah mengagihkan rezeki kepada semua makhluk secara adil. Ini kerja seorang khalifah. Jadi dia tahu dia hanya menjalankan tugas bagi pihak Allah Subhanahu Wa Taala, dan itu yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Jadi sistem pemerintahan umat Islam, dia punya konsep dia macam tu, kan. Dia tak sama tau macam jadi emperor, kan, menjadi maharaja Rom atau menjadi maharaja Cina, kan, di mana dia tu dah macam Tuhan dah, kan. Apa yang dia cakap tu jadi syariat, apa yang dia cakap tu jadi peraturan, kan. Dan dia ialah orang yang paling kaya, dia ialah orang yang paling mewah, dan dia boleh menetapkan apa sahaja sesuka hati dia. Dalam Islam tidak. Jadi sistem khilafah yang Islam perkenalkan kepada dunia ni satu hadiah kepada dunia, kan. Manusia tak tahu, kalau tidak macam mana sepatutnya kita ni nak hidup dalam dunia ni. Nak hidup macam binatang ke? Langsung tak ada ketua, kan. Masing-masing semua orang pandai-pandai lah kau, kan. Yang ni makan yang ni makan yang ni balik, lepas tu makan yang tu pula, kan. Macam kat rimba, kan. Dulu-dulu manusia mungkin macam tu.
Tapi bila Islam datang, Islam ajar bahawa tak boleh, manusia ni kena ada satu pemimpin. Dia mesti ada seorang pemimpin tertinggi yang dilantik sebagai khalifah, di mana dengan itu dia kerjanya mengurus, mentadbir bumi ini sebagaimana yang Allah nak. Kan, itu konsep simple yang Islam perkenalkan kepada dunia yang menjadi satu solution lain. Kan, kalau tidak, kita ni kalau tak ada sistem itu, kita ni kena pakailah, kita ni kena tunduklah kepada sistem Rom, kan, di mana emperor tu boleh suruh kita sesuka hati. Kita tertakluk kepada sistem kasta, contohnya macam di India yang mengatakan hanya generasi tertentu sahaja boleh menjadi pemimpin ataupun kasta tertentu sahaja, kan. Kalau yang lahir kasta rendah tu sampai ke bila-bila dia lah hamba. Kan, manusia pun percayalah macam inilah patutnya manusia hidup, kan. Hatta sampai ke hari ini orang di India masih lagi faham macam tu, kan. Jadi hadiah paling besar Islam kepada dunia ialah kita menghadiahkan satu sistem kepimpinan yang sangat adil, kan, dan sangat membahagiakan seluruh manusia. Jadi pada tahun 1924 ya, saudara dan saudari, sistem tersebut telah pun berjaya diruntuhkan. Cuma yang saya nak sebut kat sini, tazkirah kita pagi ni, tajuk ni tajuk besar, tapi insyaAllah dalam masa yang ringkas ni kita cuba sampaikan lebih kepada pengajaran lah, kan. Kalau nak penjelasan sejarahnya, penjelasan akademiknya, mungkin kena baca lah. Atau kalau malas sangat baca, kalau jenis kaki tengok movie, kan, daripada tengok cerita Korea, baiklah tengok cerita tentang Sultan Abdul Hamid contohnya. Sultan Abdul Hamid ni ialah antara khalifah-khalifah yang terakhir. Tak silap saya khalifah ketiga terakhir. Dia bukan yang terakhir, dia ketiga ke kedua terakhir. Saya pun lupa. Kan, ada cerita movie series lah yang kerajaan Turki sendiri sponsor untuk buat, kan. Boleh carilah kat internet. Pasal Sultan Abdul Hamid. Jadi boleh tengok dalam tu macam mana bayangkan dunia dengan adanya sistem khalifah ni. Jadi sistem khalifah yang berakhir pada tahun 1924 itu sebenarnya satu sistem yang menaungi, kan, sebelum itu menaungi seluruh umat Islam. Jadi apabila sistem ini runtuh, apa maknanya? Maknanya Islam dah tak ada langsung institusi tempat bernaung, kan. Jadi semua umat Islam di seluruh wilayah, di Nusantara ke, di Afrika ke, di China ke, di mana-mana ke sekarang ni terpulang pada nasib masing-masing. Masing-masing kena jaga diri masing-masing. Jadi terdedah untuk diratah dan dijajah oleh kuasa yang menjatuhkan kuasa khilafah ketika itu, kan. Dan itu dari sudut orang Islam, bila hilang, maknanya hilang mak bapak lah, kan. Hilang tempat berpaut. Jadi anak-anak pandai-pandai lah hidup-hidup sendiri. Yang hidup-hidup lah, yang mati-matilah. Itu yang berlaku. Manakala dunia juga ketika itu kehilangan satu sistem kepimpinan yang selama ini memberikan kestabilan kepada dunia. Untuk pengetahuan semua, ketika jatuhnya khilafah, antara respon orang di India, Muslim dan Hindu bersama-sama membuat satu gerakan nak mengembalikan khalifah dengan melawan penjajah British. Bayangkan Muslim dan Hindu. Sekarang ni Muslim dan Hindu bergaduh kat India, kan. Tapi dulu Muslim dan Hindu sama-sama bergabung sebab mereka tahu, dua-dua tahu bahawa bahagia lagi duduk di bawah sistem khalifah berbanding duduk di bawah penjajah British yang ketika itu menjajah India, kan. Jadi dunia pun sebenarnya merasai kehilangan yang sangat besar. Dan kita pun perasan bila jatuh je khalifah 1924, kan, tak berapa lama lepas tu berlaku Perang Dunia Pertama, kan. Ataupun sebelum jatuh khalifah lagi lah, kan. Nanti saya sebut sikit sebab sebenarnya jatuh 1924 tu hanya jatuh secara rasmi, tapi dia punya kemunduran ataupun keruntuhan tu dah berlaku 100-200 tahun sebelum tu lagi. Ini satu nanti pengajaran yang kita akan sentuh lah. Cumanya bila jatuh betul sistem khalifah tu, makin rancak perang dunia terjadi, kan, 1940-an, 1930-an. Ini zaman perang-perang dunia sebab yang memerintah tu semua ataupun yang menggantikan pemimpin dunia dari khalifah hilang, yang gantikan pemimpin dunia ni semua orang-orang yang bernafsu. Kan, orang-orang yang hanya ikut hawa nafsu, yang barbarik. Dia orang tak kisah berapa ramai manusia mati, yang penting dia nak berkuasa, kan. Jadi kejatuhan khilafah pada 1924, saudara dan saudari dirahmati oleh Allah, ialah satu realiti yang telah pun digambarkan oleh Nabi SAW dalam satu hadis. Kita baca dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh seorang sahabat bernama Thauban radhiyallahu anhu. Dia menceritakan bahawa Rasulullah SAW bersabda, akan tiba satu masa di mana bangsa-bangsa dari seluruh dunia akan datang mengerumuni kamu orang Islam sebagaimana orang-orang yang lapar mengerumuni talam yang penuh dengan makanan.
Kan kalau kita biasa buka puasa kat masjid yang hidang pakai talam, kita boleh tengok kan. Orang puasa punya lapar, kita tengok bila buka aje azan je kan. So, kalau nasi Arab dalam dulang tu kan, masing-masing ambil ayam dulu ataupun kambing dulu kan. Semua berebut ambil lauk dulu kan. Macam itulah dia. Kata Rasulullah, bangsa-bangsa di seluruh dunia akan meratah kita dan berebut ambil tanah-tanah kita sebagaimana orang yang lapar berebut dalam hidangan. Jadi seorang sahabat yang mendengar Rasulullah cerita ni bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kenapa boleh jadi macam tu? Kan? Apa sal hina sangat kita masa tu? Adakah kerana kita ketika itu terlalu sedikit?" Kan, sahabat yang dengar ni tak boleh nak berin. Sebab di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan, tak, walaupun mereka sikit, walaupun Madinah kecil, tapi sangat susah untuk orang jahat ataupun orang-orang kafir ni nak semudah-mudahnya meratah orang Islam. Susah. Sebab iman yang kuat kan, kekentalan diri yang kuat dan sebagainya. Jadi sahabat tak boleh berin lah. Macam mana kata Nabi, patutnya Islam makin ramai kan. Jadi dia sahabat ni clarify, agaknya sebab sikit sangat ke masa tu ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah SAW pun jawab, bukan. Sebenarnya pada hari itu kamu ni jauh lagi banyak daripada hari ni. Cuma kamu ni semua umpama buih-buih kan di lautan. Kalau kita pernah pergi pantai, kita tengok bila sekali ombak tu datang kan, kita akan nampak foam kan, buih-buih yang banyak. Sekejap je dia ada buih tu ada kat tepi pantai kan. Dalam 10 saat lepas tu hilanglah. Kan? Jadi Rasulullah kata, begitulah kamu semua ni. Banyak, nampak cantik banyak, tetapi dengan mudahnya boleh hilang. Dan ketika itu, kata Rasulullah, Allah akan mencabut rasa gerun daripada hati musuh-musuh kamu terhadap kamu semua. Kalau kita perasan dalam hadis lain, Nabi SAW pernah sebut kelebihan Nabi. Apa kelebihan Nabi berbanding Nabi-Nabi lain? Nabi kata, aku dikurniakan beberapa keistimewaan. Antaranya ialah, kata Nabi, wa nusirtu birru'bi. Aku ni, Allah bagi kelebihan ditakuti oleh musuh. Jadi siapa-siapa yang ikut sunnah Nabi dan menjadi seperti Nabi, dia juga akan diberi kelebihan yang sama, iaitu musuh akan tengok kita pun takut. Padahal tak pegang senjata pun. Betul. Kan? Macam dalam perang Badar kan, kita pernah baca cerita perang Badar, orang yang pergi di kalangan musyrikin Quraisy kan, dia orang hantar pengintip, nak pergi mengintip berapa ramai tentera Islam dalam perang Badar ni. Kan? Bila dia orang intip, tengok tak ramai pun. 300 orang je. Tapi laporan yang ditulis oleh perisik Quraisy ni apa dia? Dia kata arahan ataupun recommendation kepada bos kan, wahai bos, lagi baik kita balik lah. Tak payah lawan lah. Sebab aku tengok walaupun dia orang ni sikit, tetapi dia orang ni gaya macam berperang dengan kita tak kisah, tak takut mati. Jadi sebenarnya berperang dengan orang macam ni menempah nahas. Jadi bos, baik kita balik daripada kita lawan. Ini contoh bagaimana orang Islam ni Allah berikan kelebihan ditakuti oleh musuh. Tetapi kata Nabi, bila berlaku tadi yang saya sebut tadi kan di akhir zaman ni, Allah cabutkan rasa takut daripada hati musuh-musuh. Dan Rasulullah sebut lagi, dan ketika itu juga Allah mencampakkan dalam hati umat Islam satu penyakit yang dinamakan sebagai al-wahan. Penyakit al-wahan. Jadi sahabat tak pernah dengar penyakit ni. Sebab mungkin zaman tu tak boleh nak bayang orang ada sakit macam ni. Jadi sahabat tanya, apa dia al-wahan ya Rasulullah? Lalu Rasulullah pun menjawab, wahan itu satu penyakit, iaitu sakit cintakan dunia dan takutkan mati. Jadi dalam hadis yang pendek ini Rasulullah membayangkan kepada kita situasi kita hari ini, dan betul pun berlaku setelah kejatuhan khilafah. Kita dapati itulah dia yang berlaku kepada umat Islam. Sampai ke hari ini umat Islam ialah manusia yang paling ramai kan di atas dunia ni pun, agama yang paling ramai penganutnya. Kalau kata kita ambil di Asia Tenggara pun, yang paling ramai, populasi yang paling ramai di Asia Tenggara ialah orang Islam. Walaupun kita tengok macam Vietnam, Kemboja, apa semua ni macam-macam orang kan. Tapi bila kita tengok dari sudut angka, paling ramai di Asia Tenggara ni ialah orang Islam. Jadi ramai itu memang betul ramai seperti yang Rasulullah sebut, tetapi kita semua lemah. Baik, jadi berkait dengan kejatuhan khilafah tu, macam mana akhirnya khilafah tu boleh jatuh? Kalaulah dia satu institusi yang hebat kan, kita selalu dengar kehebatan, kegemilangan kerajaan-kerajaan Islam kan, kerajaan Islam Abbasiyah yang mengeluarkan pelbagai pengetahuan-pengetahuan baru kan, ciptaan-ciptaan baru. Kita tengok cerita pernah tengok cerita Ertugrul ke? Semua pernah tengok ke? Tak pernah. Mungkin ada yang pernah, mungkin ada yang tak pernah kan.
Kita tengok cerita-cerita pasal zaman Osmaniyah kan. Kita tengok cerita Sultan Al-Fatih misalnya. Kita tengok macam mana pemimpin-pemimpin yang telah mengasaskan satu kerajaan yang hebat macam ni akhirnya boleh jatuh. Sebab tu kalau nak cerita panjang lah. Cuma saya ceritakan di sini 3 sebab. Kenapa kerajaan Islam yang sangat kuat itu akhirnya jatuh. Dan ini satu sebab yang kita kena betul-betul sangat tengok sebab dia masih lagi wujud pada hari ni di zaman kita ni. Yang pertama, 100 ataupun 200 tahun sebelum kejatuhan khilafah, umat Islam sebenarnya ketika itu telah pun kehilangan roh. Badan dia ada, jasad dia ada. Tetapi roh Islami dia, kecintaan dia dan kebanggaan, izzah dia dengan Islam telah pun hilang. 200 tahun sebelum tu lagi. Dan kerana itu mereka lebih mengkagumi dan lebih cenderung untuk meniru pencapaian-pencapaian dari Barat. Walaupun sebenarnya masa tu Barat sangat terkebelakang berbanding pencapaian-pencapaian Islam. Sebab tu kita tengok di dalam kerajaan Osmaniyah 100 tahun, 200 tahun sebelum khilafah Osmaniyah ni terjatuh pun pemerintah dan pemimpin dia dah suka hidup lifestyle Barat. Kalau kita pernah pergi ke Istanbul, ada yang sini pernah sampai Istanbul? Tak ada lagi. Tak ada. Kalau pergi ke Istanbul, ada satu tempat nama dia Dolmabahce Palace, Dolmabahce Saray. Kalau Google pun boleh jumpa jugalah gambar dia kan. Dolmabahce Saray ini ialah satu istana. Dan istana itulah yang diduduki oleh khalifah-khalifah yang hujung-hujung ni, yang zaman hujung-hujung 100 tahun terakhir, 200 tahun terakhir ni. Saya sendiri pernah masuk ke dalam istana tersebut dan bila kita masuk, kita macam confused kejap. Sebab kalau kita biasa pergi Istanbul, yang biasa kita akan pergi dulu ialah masjid-masjid kan. Kita akan pergi Masjid Biru kan, Masjid Sultan Ahmed tu, kita akan pergi mana lagi? Masjid Hagia Sophia kan. Jadi kita perasan lah ada reka bentuk yang very Islamic yang memang bila kita datang tu sangat menyebabkan jiwa kita ni tiba-tiba jadi macam basah lah kan. Punya power reka bentuk tu kan. Sehingga kita masuk tu pun jadi feeling kan, nak solat, nak berzikir dan sebagainya tu. Tapi bila masuk ke Dolmabahce Saray ni, istana khalifah ni, purely westernized. Memang design very westernized. Dia punya kemewahan dia punya design dia, interior dia, lampu dia, katil dia, hiasan dia, bunga-bunga dia, memang very westernized. Memang betul-betul datang daripada Barat. Itu satu gambaran, maknanya ketika itu jiwa khalifah dan jiwa pemerintah Islam sebenarnya dah lebih cenderung untuk meniru Barat. Dan mereka menganggap dengan mereka sebenarnya rasa superior, Barat telah jadi superior. Barat inilah simbol kemajuan. Ini bukan hujung-hujung maknanya 100-200 tahun lagi sebelum jatuh khilafah. Jadi itu tanda ketika itu Islam dah hilang identiti dia, dah hilang roh. Sebab tu masa tu juga saya perasan banyak dah khalifah-khalifah yang lebih suka muzik style Barat. Dia Turkish ni ada music style dia, tapi dia lagi suka dah music style Barat. Tu maknanya satu lagi gambaran lah. Kan macam mana jiwa umat Islam ketika itu, roh umat Islam masa tu telah pun hilang. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, seiring dengan itu, Barat ni dia bukan sekadar duduk senyap, bukan dia sekadar tunjuk dia ni negara yang maju dan sebagainya sehingga menyebabkan orang Islam terikut-ikut. Tetapi in the same time, mereka melakukan satu usaha yang aktif untuk merekrut pemimpin-pemimpin lapisan baru yang berbakat di kalangan orang-orang Islam sendiri. Jadi maknanya misalnya contohnya anak-anak Sultan Osmaniyah, kan, anak-anak pegawai-pegawai tinggi Osmaniyah, anak-anak general-general tentera Osmaniyah, anak-anak menteri-menteri Osmaniyah. Kan, dia orang ni kira anak-anak yang sepatutnya daripada keluarga-keluarga tinggi lah kan dalam Osmaniyah ni. Anak-anak mereka ni direkrut, ditajmik kan, kalau istilah bahasa Arabnya kan, di offer pelbagai beasiswa kan, disalut, didorongkan supaya pergi belajar di Paris, pergi belajar di England ketika itu kan, pergi belajar di Jerman kan, supaya mereka ni lebih banyak duduk assimilate kan, berbudaya dengan budaya Barat, cara fikir dengan cara fikir Barat kan, berbanding berbudaya dengan budaya Islam dan cara fikir Islam. So kebanyakan daripada dia orang ni kadang-kadang tak boleh cakap bahasa Arab pun, walaupun sebenarnya kerajaan Osmaniyah ni kalau kita tengok bahasa Turki ni 80 ke 90% bahasa Turki datang daripada bahasa Arab. Telah pun diarabkan. Macam kita jugalah bahasa Melayu kita kan. Jadi sepatutnya penguasaan bahasa Arab di kalangan orang Turki ni simple je. Kalau kita tengok contoh Sultan Abdul Hamid ni kira outlier lah.
Kan dia suka bahasa Arab dan dia memang boleh tulis syair dalam bahasa Arab pun. Tapi pemimpin-pemimpin Turki yang lain ketika itu langsung tak boleh pun nak bahasa Arab. Bahkan mereka lebih fasih berbahasa France ataupun berbahasa Inggeris. Kan? Sebab apa? Sebab daripada kecil lagi telah pun direkrut dan digroom dengan terancang kan, oleh gerakan-gerakan yang datang dari barat. Sebab apa? Apa tujuan dia? Mereka nak bila dia orang ni dah cukup besar, kan, bila dah cukup matang dan cukup layak untuk jadi pemimpin, gulingkan pemimpin-pemimpin yang ada cita rasa Islam. Lawan pemimpin yang ada cita rasa Islam dan kemudian naik jadi khalifah. Sebab tu kalau kita tengok khalifah yang terakhir, kan, saya pun lupa nama apa, Sultan Abdul Majid tak silap namanya kan. Kalau kita tengok lifestyle dia, kalau kita tengok gambar di internet, gambar di Google, gambar anak-anak dia dan isteri dia, memang dah macam barat pun. Kan, tak nampak dah gaya. Kita bayangkan macam khalifah yang Islamik tu tak ada dah. Sebab dia sebenarnya dah digroom daripada awal. Kan? Antara yang memimpin revolusi menggulingkan Sultan Abdul Hamid ialah anak-anak saudara dia sendiri. Kan? Anak-anak saudara dia ni direkrut oleh gerakan-gerakan. Contohnya kalau nak cari dalam internet, cuba cari satu nama gerakan Young Turk. Young Turk. Kan? Young Turk ni sebenarnya ialah satu gerakan orang-orang muda yang mereka ini ditubuhkan, kan, secara memang direct lah, ditubuhkan oleh Freemason. Kan, gerakan Freemason di Turki ketika itu, kan, dia merekrut anak-anak muda Turki yang leadership tinggi ni, kemudian mereka mewujudkan satu badan namanya Young Turk. Dan mereka inilah yang memimpin revolusi menjatuhkan khalifah. Kan, mereka ni juga yang demand macam-macam supaya buang sistem-sistem yang Islamik dan introduce sistem yang kebaratan. Misalnya apa? Sistem parlimen. Sistem parlimen ni bukan sistem Islam. Kita ada style syura kita yang tersendiri. Tapi kenapa kita tengok penghujung khilafah Osmaniyah, tiba-tiba kerajaan Osmaniyah dah ada parlimen. Ini sebab pressure daripada kumpulan-kumpulan yang dididik oleh barat tadi. Kan? Apa lagi? Macam-macam lah. Kan? Contoh satu lagi, mereka pressure supaya semua rakyat, sama ada Islam ataupun tidak Islam, mendapat hak yang sama. Dan ini sebenarnya bercanggah dengan sistem Osmaniyah sebelum tu, kan, di mana orang Islam memiliki hak yang penuh, tetapi orang bukan Islam bergantung. Kalau dia bayar jizyah, dia menghormati orang Islam, maka dia dapat hak penuh. Tapi kalau dia jenis melanggar perjanjian dan apa sebagainya, dia tidak akan dapat hak penuh. Kan, betul lah, ikut Nabi punya style dalam Madinah lah kan. Tapi pressure daripada golongan Young Turk ni, kan, mereka atas dasar mereka kata kesamarataan hak asasi manusia, akhirnya semua disamakan di dalam perlembagaan Turki ataupun perlembagaan Osmaniyah di penghujung khilafah tu. Kan? Jadi ini juga menjadi punca kenapa akhirnya khilafah boleh jatuh. Okay. Yang kedua. Yang ketiga dan yang terakhir, kenapa mudah sangat bila golongan-golongan yang Turk ni ataupun golongan-golongan yang direkrut oleh Freemason ni menggulingkan khalifah, kenapa tak ada orang Islam yang boleh bela? Bukan ke masa tu, kan, tanah Melayu ni bawa khalifah. Kan, seluruh jazirah Arab ni, negara-negara Afrika Utara ni semua bawa khalifah. Kan, India bawa khalifah. Kan kita kaya masa tu. Walaupun umat Islam masa tu kuat dan banyak, kan, kalau kita tengok 1924, katalah 1924 ni, di Malaysia kita masa tu masih kuat lagi sebenarnya walaupun British dah datang. British baru je nak dapat foothold, baru nak dapat kuat dekat Malaysia masa tu. Sultan-sultan masih kuat. Bahkan ketika itu, kalau kita baca sejarah pun, yang derma kepada kerajaan British untuk membina kapal perang, siapa dia? Sultan-sultan daripada negeri Melayu. Maknanya kita sebenarnya lagi kaya daripada British. Ini zaman-zaman khilafah nak jatuh. Kan, yang mendermanya siapa? Sultan Perak, Sultan Selangor ni yang menderma supaya British boleh bina kapal perang. Dan akhirnya kapal perang yang dibina oleh British menggunakan duit Sultan-sultan Melayu, kapal itulah yang mengangkat Sultan Abdul Hamid untuk dipulaukan. Punya dahsyat, punya jahat British ni. HMS Malaya. Cuba cari Google. HMS Malaya tak silap nama dia. Ini kapal yang menggunakan duit orang Islam dan akhirnya digunakan untuk mengangkat khalifah orang Islam, dikeluarkan daripada Istanbul. Keluar ke Greece tak silap saya. Jadi kenapa boleh jadi macam ni? Ni sebab faktor yang ketiga, walaupun umat Islam ramai tetapi ketika itu sebenarnya kepimpinan Islam di satu dunia ni berpecah. Sebenarnya bergaduh. Sebab tu kalau kita baca sejarah, hatta di Nusantara pun masa tu, yang Melaka tengah bergaduh dengan Pasai, yang Pasai tengah bergaduh dengan Aceh, dan Aceh tengah bergaduh dengan Demak. Kan? Itu kalau di tanah Melayu. Kalau di India pun sama, kalau di tanah Arab pun sama.
Jadi masing-masing sebenarnya mengutamakan kepentingan kerajaan masing-masing. Kerajaan kecil masing-masing, kira negeri-negeri masing-masing, berbanding mengutamakan kepentingan umat Islam secara keseluruhan. Bila masing-masing guna duit untuk jaga kerajaan sendiri, dan tidak ada masa tu tak pergi nak bincang satu dunia ni dan buat collaborate betul-betul macam mana nak selamatkan balik, nak buang pengaruh barat daripada khalifah kita ni, tak ada. Maka akhirnya dengan mudah jatuhlah khilafah. Jadi kalau kita tengok ketiga-tiga faktor tu, hatta 100, hatta 50 tahun, 70 tahun, 90 tahun, 100 tahun selepas kejatuhan khilafah, adakah masih wujud lagi hari ini? Soalan. Masih wujud ke ataupun dah tak ada? Ada sesiapa nak jawab saja je, nak bagi ada jawab apa? Interaksi sikit. Ketiga-tiga faktor tadi. Ada ke tidak lagi pada zaman kita sekarang ni? Ada. Thank you support Ustaz Akil. Jadi kalau kita tengok faktor-faktor tersebut masih ada walaupun sekarang ni dah berlalu 100 tahun semenjak kejatuhan khilafah. So seolah-olah kalaulah dengar saya cerita macam ni, seolah-olah masa depan kita ni agak gelap lah. Dah 100 tahun pun macam tu lagi. Bila agaknya orang Islam ni boleh nak tebus balik ni? Bila agaknya orang Islam ni boleh naik balik dan bina balik sistem kita, sistem kepimpinan kita, dan kita tak payah dah bernaung di bawah sistem-sistem barat ni kan? PBB-nya lah, World Bank-nya, IMF-nya, ini semua Yahudi punya ni kan? Bukan teori konspirasi, memang betul-betul. Bila kita nak boleh ada balik satu sistem di mana kita ni dapat duduk di bawah naungan syariat Islam yang penuh adil sebagaimana zaman Nabi? Kalaulah 100 tahun lepas khilafah jatuh pun masih lagi ada ciri-ciri itu semua. Baik. Jadi kat sini saya sampai kepada part yang terakhir tazkirah saya pada pagi ni. Saudara dan saudari yang dirahmati oleh Allah, bila orang barat nak jatuhkan khalifah, mereka juga mengambil masa beratus tahun. Mereka juga mengambil masa, saya rasalah, semenjak 1600, 1700. Jadi kalau kita kira-kira tu lebih kurang dalam 200 tahun lebih, hampir 300 tahun. Usaha mereka secara terancang dengan penuh sabar untuk akhirnya betul-betul boleh menjatuhkan dan membuang khalifah tu. Membuang khalifah daripada kamus umat Islam di seluruh dunia. Bayangkan, kerja 200-300 tahun punya kerja, bukan 2-3 bulan. Jadi, untuk kita reverse balik, untuk kita nak kembali balik kepada situasi asal, sebelum kita ni dikhianati ataupun kita ni diserang, diancam oleh serangan daripada barat tu, kita juga sebenarnya mungkin perlukan kepada masa yang juga sebegitu panjang. Jadi apa tindakan kita? Apa peranan kita? Ini saya pergi kepada noktah yang terakhir lah secara amalinya. Maknanya kita sepatutnya dah rasa sedih lah. Kita kehilangan satu sistem yang kalau ada sistem tu, dunia ni sebenarnya jauh lebih adil. Tak adalah kerosakan alam, tak ada manusia yang terlalu miskin, tidak ada rakyat yang menderita, tidak ada peperangan. Bukan nak kata utopia, tapi logik. Memang logik berlaku. Sekiranya syariat Islam yang dominan di dalam dunia ni. Tapi itu tidak ada. Jadi kita ada rasa sedih dan kita ingin kembalikan situasi tersebut. Jadi apa yang kita boleh buat? Apa peranan dan tindakan kita? Ada 3 saya nak sebut kat sini. Yang pertama, ini khusus kepada warga Yayasan Maghfirah. Saya khususkan. Sebagai manusia-manusia yang Allah pilih untuk terlibat dalam satu platform yang akan deal dengan banyak projek-projek kemanusiaan dan kebajikan. Saya assume macam itulah, dan juga pendidikan. Jadi kita sebagai warga yang duduk di dalam sektor ini perlu sedaya upaya fikir bagaimana nak jadikan platform yang kita ada ni, Yayasan Maghfirah ni contohnya, untuk menjadi ruang untuk menyatukan umat Islam dan membuka jalan bagi talent-talent baru Islam boleh masuk ataupun boleh mendapat bantuan daripada kita, dan kemudian mereka ini boleh digroom untuk menjadi pemimpin-pemimpin baru Islam di masa depan. Sekarang ni kita tengok kalau nak satukan Islam ni dengan politik susah. Kita tengok kan parti-parti politik Islam bergaduh. Kalau kita nak satukan Islam ni secara ekonomi pun agak susah buat masa ni lah kan, sebab masing-masing duk fikir periuk nasib masing-masing lagi kan. Tapi yang saya perasan kalau dalam isu kemanusiaan, dalam isu kebajikan, dalam isu pendidikan, kita kalau di Malaysia ni khususnya, orang tak tanya kan. Orang tak tanya kebiasaannya lah, orang tak tanya ini parti mana punya kan, ini you sokong mana
dan sebagainya. Orang tak kisah sebab orang faham bahawa ini akan membawa kebaikan tanpa mengira parti, tanpa mengira latar belakang ekonomi dan sebagainya. Jadi kat situ ada peluang untuk kita ni menyatukan umat Islam melalui sokongan dan bantuan mereka. Cuma kena fikir dengan terancang lah. Kita bukan sekadar nak manusia bagi duit je. Kan, pagi-pagi hari Jumaat lagi dah SMS orang kan, minta masuk akaun Yayasan Maghfirah. Kan, pagi tadi saya pun dapat juga SMS kan daripada Yayasan Maghfirah. Betul lah, kita memang nak duit orang, tetapi cuba kita fikir beyond duit. Macam mana dengan yayasan kita ini, kita boleh menjadi ruang untuk menyatukan umat Islam. Sebab macam saya sebut, kan, perpecahan umat Islam tadilah punca orang musuh senang nak makan kita. Jadi itu satu. Yang kedua, macam mana dengan platform kita ini, dengan yayasan kita ini, kita boleh buka ruang kepada anak-anak muda dalam kalangan anak-anak Islam ni yang ada bakat. Kan, dan dengan itu kita salurkan kepada mereka bantuan dan support supaya mereka ni boleh digroom oleh kita Islam, bukan digroom oleh Barat. Saya nak sebut contohnya macam hari ni, nak dapat beasiswa pelajaran. Kalau contoh saya lah sekarang ni, Alhamdulillah master dah habis, nak buat PhD kan. Katalah nak PhD pergi negara yang jauh sikit kan, supaya nak cari pengalaman dan sebagainya, nak kembangkan lagi kemahiran skill dan sebagainya. Antara yang banyak tawarkan beasiswa ni siapa? Kita tahu. Kan, banyak yang tawarkan beasiswa ni ialah institusi-institusi dari Barat. Daripada US, daripada UK. Yang bila dia bagi beasiswa, dia juga akan groom kita supaya kita ni akhirnya sangat sayang kepada dia. Dan akhirnya akan bekerja untuk dia. Bekerja dalam syarikat-syarikat dia dan akhirnya mengkayakan dia. Kan, syarikat-syarikat musuh Islam ni. Macam mana? Siapa dia yang nak bela, yang nak groom, yang nak support, yang nak channelkan bantuan kepada talent-talent baru Islam ni dan akhirnya bawa balik mereka ni bekerja untuk Islam. So saya rasa dalam kes ini kan, platform seperti Yayasan Maghfirah ada ruang yang sangat besar. Kalau belum nampak lagi sekarang mungkin tak apa, tapi kena fikirkan akan datang sebab kita semua pun masih muda. Saya pun tak tahu berapa ramai yang kerja ni memang berniat nak kerja lama lah. Tapi insyaAllah saya doakan kerjalah lama-lama dengan Yayasan Maghfirah kan, bina tangga-tangga peningkatan tu dan fikirkan macam mana nak buat macam saya sebut tadi. Biarlah orang Islam yang bela kita punya talent, kita yang groom talent kita dan dengan duit kita sendiri kita bina pemimpin-pemimpin baru dengan fikrah yang betul. Kan, sebab Yayasan Maghfirah ni boleh kumpul duit kan, macam saya ni Iris, kami tak boleh kumpul duit. Kan, kami hanya boleh mengajar. Jadi tak apalah, kita boleh collaborate nanti insya-Allah kan. Jadi itu tindakan yang pertama. Cuba kena fikirkan macam mana platform Yayasan Maghfirah ni boleh berkembang dan buat apa yang saya sebut tadi. Yang kedua, berkait dengan tu. Jadi kalau ada yang bertanya, Ustaz, kalau nak buat macam tu boleh, tapi itu akan ambil masa yang panjang. Kan, sekarang ni Yayasan Maghfirah ni nak memperkenalkan brand je, dah ambil masa berapa tahun. Kan, itu pun tak semasyhur brand-brand lain, tak semasyhur yayasan lain. Kan, tak boleh nak capai jumlah fund yang sama macam yayasan-yayasan Barat tu. Betul lah. Sebab itu, tindakan kita yang kedua ialah kita kena sentiasa mengajar diri kita untuk berfikir dan bekerja dalam kerangka jangka masa panjang. Jadi sebab itu projek yang saya cerita ni, nak kembalikan balik khilafah ni, nak bina platform yang kuat untuk menaungi orang Islam ni, dia makan masa. Dia perlukan mungkin 100 tahun, mungkin perlu 200 tahun. Jadi biar kita fikir dan kita design ni mengatasi umur kita sendiri. Kalau kita meninggal tak apa, anak-anak kita yang sambung. Siapa di sini yang bekerja dengan Yayasan Maghfirah dan memang ada niat dia nak anak dia sendiri juga bekerja dengan Yayasan Maghfirah sebab dia ada misi besar yang nak dicapai. Berapa ramai macam tu? Rasanya tak ada sangat kot yang fikir macam tu lagi kan. Tapi kena fikir macam tu lah. Kena fikir untuk membina Yayasan Maghfirah ini sebagai platform mengembalikan khilafah dalam masa 100 tahun, 200 tahun lagi. Jadi orang yang fikir macam ni, cara fikir dia lain tau. Dia game dia dah lain lah. Dia bukan fikir 2-3 bulan je. Contohnya KPI nak dapat RM50,000 3 bulan. Itu senang. Sekarang KPI dia nak dapatkan 1 bilion. Contoh, Yayasan Maghfirah mesti mencapai jumlah 1 bilion sebagai tabung beasiswa pendidikan kepada pemimpin-pemimpin muda Islam. Mana nak dapat 1 bilion ni? 3 bulan tak sempat lah. Kan? Jadi kena fikir setahun, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun, 20 tahun. Saya rasa 10 tahun boleh kot 1 bilion insyaAllah. Dan yang terakhir, tindakan yang terakhir. Macam mana nak dapatkan satu cara fikir macam tadi? Macam mana nak dapatkan satu, orang kata apa, satu jiwa yang boleh fikir platform ni sebegitu besar? Nah, ini pergi kepada tindakan ketiga yang saya nak sebut di sini. Setiap hari kita kena tambah keimanan dan kefahaman kita terhadap apa projek yang kita nak buat ni. Macam saya sebut tadi, projek Yayasan Maghfirah bukan sekadar nak menyalurkan bantuan kepada yang susah.
Bukan sekadar nak memberikan bantuan kepada projek-projek kebajikan sahaja. Projek Yayasan Maghfirah ialah membina semula khilafah. Jadi projek ni besar dan kita tak faham sepenuhnya. Maka setiap hari kita kena tambah keimanan dan tambah kefahaman terhadap projek ni. Jadi kena ada penambahan ilmu lah. Kena berlaku penambahan ilmu. So contoh tazkirah pagi ni penambahan ilmu. Kena belajar lagi tentang sejarah. Kena belajar lagi tentang percaturan politik dunia. Kan belajar semua ni bukan sebab nak dapat degree, tapi sebab kita nak faham projek yang kita nak buat ni. Jadi bila kita punya faith and belief, iman kita dan juga wisdom kita, kefahaman dan ilmu kita bertambah terhadap projek besar kita nak buat ni, barulah mudah kita ni boleh jadi orang yang istiqamah. Kan umur 60 tahun, umur 80 tahun pun tak pencen lagi, masih lagi berjuang dengan misi yang sama dia dalam Yayasan Maghfirah. Bahkan dipesan pula pada anak dia dan anak dia pula pesan pada cucu dia. Sambung sampai ke cucu. Saya sebut ni sebab apa? Kalau kita tengok di belah sana, saya minta study satu yayasan ni ataupun satu gerakan, satu badan ni yang bernama Rotary. Rotary Club. Pernah dengar Rotary Club? Tak pernah dengar. Rotary Club dengan Lions Club. Lepas ni boleh Google. Rotary Club dan Lions Club ni kena jadi benchmark kepada Yayasan Maghfirah. Macam mana dia orang ni boleh dapat duit yang sangat banyak, macam mana dia boleh kaut VVIP yang sangat banyak untuk bagi duit kepada dia, dan akhirnya dengan itu dia orang boleh fund banyak orang-orang, boleh bagi salurkan duit tu kepada banyak orang. Kan kalau dulu-dululah projek dia banyak buat pondok bas. Ni zaman dululah, zaman 80-an dulu. Sebab dulu agaknya kerajaan tak ada duit nak buat pondok bas kan. Kalau pergi ke kawasan Muar, kalau pergi kawasan Johor dan sebagainya, lalu kat jalan-jalan sana kita akan tengok pondok-pondok bas tu semua ada gambar Rotary Club, Lions Club. Ini sebenarnya ialah satu platform seperti Yayasan Maghfirah yang dimiliki oleh Freemason. Yang dia menggunakan Rotary Club untuk memberikan beasiswa, dan kemudian ada contohnya ada talent-talent baru yang mendapat beasiswa daripada Rotary Club, Lion Club ni semua, mereka akan join dan akan disambungkan, networkkan dengan orang-orang Freemason. Dan akhirnya mereka akan jadi leader-leader Freemason walaupun dia Melayu Islam. Tapi nak ceritanya Rotary Club tu sampai ke tahap yang dia ada hari ni, siapa dia punya ahli dia? Ahli dia semua orang besar-besar. Ahli Rotary Club. Kan antara ahli Rotary Club juga ialah macam mana dia boleh sampai orang-orang besar tu menjadi ahli kepada yayasan dia ni. Dia bukan ambil masa 10 tahun, bukan 20 tahun, bukan sebulan 2 bulan. Kan 100 tahun. Kalau tengok dia dah datang di Malaysia ni dah 100 tahun lebih dah buat kerja. Tapi dia sabar buat demi satu buat projek, dan akhirnya dia mencapai satu tahap. Akhirnya dia, kalau boleh dia cakap, tanyalah mana pemimpin-pemimpin besar di Malaysia, semuanya pernah menjadi ahli kepada Rotary Club. Semuanya pernah menyumbang kepada yayasan kami. Tu punya dahsyat level dia. Ini game dia orang. Kalau betul kita nak kembalikan khilafah, kita kena main game yang sama. Boleh tak ni? Kan buat kerja runcit-runcit memang seronok kan, pasang banner kan, shoot video, buat video kan, memang nampak exciting. Tapi saya jamin kita ni semua orang muda, lagi 2 tahun, lagi 3 tahun, lagi 4 tahun, lagi 5 tahun, semua akan boring buat kerja ni kalau masih ulang buat kerja yang sama. Kalau Yayasan Maghfirah ni kerja dia asyik hantar email, hantar SMS kan, buat video keluar kat Instagram, Facebook, marketing dan sebagainya kan, percayalah lepas 5 tahun semua akan boring. Kan, kita kena ada misi yang lebih besar daripada sekadar mencapai KPI sumbangan yang kita nak kejar tu. Jadi saya tutup yang terakhir sekali dengan satu cerita pendek. Kan. Satu hari ada seorang lelaki berjalan dan berjumpa dengan 2 orang lelaki. Kan, 2 orang lelaki ni sedang membancuh simen. Kan. Jadi dia bertanya kepada lelaki yang pertama, apa kamu sedang buat? Lelaki yang pertama jawab, aku sedang bancuh simen. Kenapa kamu bancuh simen? Sebab ni kerja aku bancuh simen supaya nanti hujung bulan aku dapat gaji daripada majikan. Aku boleh beli roti, boleh beli makanan untuk anak bini. Jawapan daripada pekerja pertama. Lelaki tadi pergi kepada lelaki yang kedua, pekerja yang kedua, dan tanya, apa yang kau sedang buat? Lelaki yang kedua jawab, aku bancuh simen. Okey, kenapa kau bancuh simen? Aku membancuh simen untuk membina sebuah masjid yang di situlah anak-anak muda Islam akan belajar dan akan lahirlah pemimpin Islam yang baru daripada masjid ini. Jawapan daripada lelaki yang kedua. Apa beza antara lelaki pertama dan kedua? Kan, persamaannya ialah dua-dua bancuh simen. Kan, satu pekerjaan yang remeh. Kita pun hari ni kalau lalu naik motor, naik kereta, nampak orang bancuh simen tepi jalan tu, kita tak pandang pun kan. Tetapi jawapan yang dijawab oleh lelaki kedua menunjukkan dia faham besarnya cita-cita dia dan besarnya manfaat yang dia buat hanya daripada membancuh simen tadi.
Kan, dan dia akan diberi ganjaran dan dia akan diberi bantuan oleh Allah berdasarkan besarnya cita-cita dia tu. Yang nak dapat gaji, dapatlah gaji. Hujung bulan confirm dapat gaji. Tapi gaji je lah dia dapat. Tapi yang nakkan masjid terbina dan anak-anak Islam dididik di masjid tersebut dengan simen yang dibancuh, dia akan dapat lebih daripada gaji. Gaji pun dapat, kan? Pahala berantai-rantai sampai ke mati pun dapat. Kan? Jadi saya rasa tu mesej yang kita nak faham. Kenapa kita baca semula tentang kejatuhan khilafah, kenapa kita bincang tentang nak menaikkan semula khilafah, ialah sebab kita nak reflect pada diri kita. Apakah cita-cita kita secara peribadi? Kecil ke besar? Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Saya serah semulalah kepada pengurusi majlis. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Sekejap kita teknikal. Okay, Alhamdulillah, terima kasih Ustaz atas perkongsian sangat begitu bermakna lah. Kalau bagi anda sendiri, 3 peranan sebagai YM yang Ustaz dah detailkan tu memang mudah lah dan praktikal untuk kita sebagai staff YM untuk capai perkara tu. Dan mulai sekarang kita boleh fikirlah macam mana kita nak membangunkan pemimpin Islam daripada hasil kerja kita sendiri kan, insyaAllah. Jadi anda buka kepada 2-3 soalan. Okay. Sebenarnya Ustaz ni ramai yang berkongsi kamera, so Ustaz tak nampak. Banyaklah ramai orang. Okay. So nak buka soalan. Bahagian belah sana, Iko ada ke soalan? Okay, Ustaz ada satu soalan. Tugas membina semula khalifah ini adalah Putus-putus saya tak dengar soalan. Ulang balik. Kan? Jadi boleh ulang balik. Baru dengar. Jadi tak dengar. Tadi putus internet. Okey. Ustaz dengar ke? Okey, dengar. Okey, nak ulang balik soalan. Okey, dengar. Okay, tugas mendirikan semua khalifah ni adalah tanggungjawab semua kan. Itu bermaksud di akhirat kelak Allah akan tanya setiap daripada kita lah kan, apa peranan yang telah kita lakukan. Andai kata kita dah dengar semua ni dan kita masih kita tak nak ambil peranan tu, apa yang akhirnya kita akan dapat lah. Apakah kerugian yang paling besar maksudnya? Ada satu kata-kata yang saya lupa exactly apa. Macam mana sekejap saya Google sekejap. Sekejap. Okey. Ni kata-kata kalau betul lah kan, daripada seorang tokoh di US lah, bukan orang Islam pun kan. Martin Luther King Jr. Apa dia pernah sebut? Dia kata, "In the end, we will remember not the words of our enemies, but the silence of our friends." Kan? Saya suka kata-kata dia ni. Akhirnya, bila kita ni kalau contoh kita ni faham, kita ni bercita-cita besar bila kita dah faham dan kita berjuang. Tapi ada orang-orang di sekeliling kita yang sama-sama faham macam kita tapi dia berpeluk tubuh. Kan? Dia atas banyak perkiraan dia lah. Dia malas ke, dia berkira-kira ke, dia fikir-fikir nasi ke, dia apa ke dan sebagainya. Dia tidak buat berdasarkan apa yang difaham. Kan? Walaupun ketika nanti kita berdepan dengan macam-macam cubaan oleh musuh, kan? Dan saya sebut kat sini siap-siap lah, kalau Yayasan Mahfirah ni ada cita-cita yang besar, dia akan berjumpa dengan banyak saingan dan cabaran nanti ni. Kan? Dia tak akan mudah-mudah buat kerja. Dia bukan happy-happy je. Kan? Hatta macam Rotary Club dan Lions Club pun banyak cabaran dia. Kan? Dia kena membina dia punya sistem keselamatan dia sendiri. Sebab bila kita start kumpul duit banyaklah orang jealous kat kita. Dan akan banyak datang ancaman. So ketika itu kita rasa macam agaknya yang menyebabkan kita ni putus asa ialah sebab dahsyat sangat musuh-musuh kita ni kan. Ancaman kecaman dia dan sebagainya. Tidak. Yang sebenarnya akan menyebabkan kita patah semangat sebagai orang yang nak berjuang ni ialah bila kita tengok ada kawan-kawan yang lain ni buat tak tahu je. Inilah dia kan yang disebut oleh Martin Luther ni kan. In the end we will remember not the words of our enemies. Sebab bermusuh apa semua berjuang ni sebenarnya
lebih mudah daripada kita nak memaafkan the silence of our friends. Sebab rupa-rupanya kan, kalau saya lah di sisi kita ni, musuh ni dia memang jahat yang terang-terang dah. Kan kita tahu dia jahat. Jadi kita pun tahulah dia memang jahat lah. Kan? Tapi yang lebih menyakitkan hati kita ialah rupa-rupanya ada di kalangan kawan-kawan kita sendiri yang kita sangka ialah satu rakan pasukan. Tetapi mereka ini mengkhianati agenda perjuangan kita, mengkhianati misi perjuangan kita. Mengkhianati dengan apa? Bukannya dia pergi bagi laluan kepada musuh pun. Mengkhianati dengan dia sendiri tidak bersama-sama dalam perjuangkan benda tu. Kan? Jadi ini saya sebut ni bukan mungkin tak direct jawab soalan, tapi ni yang banyak berlaku. Ini yang banyak berlaku dalam pengalaman umat Islam. Dan disebabkan macam ni lah akhirnya sampai hari ni, walaupun kita dengar bukan ke dah banyak tokoh-tokoh Islam berjuang kan, daripada dulu Hasan al-Banna kan, lepas tu Syed Qutb kan, dah ramai orang syahid. Kenapa sampai hari ni Islam tidak lagi boleh nak sampai ke tahap yang sepatutnya? Ni antara salah satu punca dia lah kan, ramai orang yang faham tapi tak nak berjuang kan. Sebab apa? Sebab takut, sebab fikir dunia kan, sebab fikir malas dan sebagainya. The silence of our friends. Jadi di sini kita kena ingat bila Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Quran kan, kalau jika kita ni duduk dalam satu kampung ataupun satu negara yang membelakangkan syariat Allah, apabila Allah menghantar azab, siapa yang akan kena azab? Bukan orang jahat je. Kan, kita ingat tak apa, aku dah faham, aku tak geng dengan geng-geng Freemason, aku tak geng dengan geng-geng orang jahat, aku tak geng dengan geng-geng liberal dan sebagainya. Tapi in the same time, itu sahaja tidak memadai. Kalau kita tidak pernah buat apa-apa untuk menegakkan usaha tersebut, sebenarnya Allah akan azab kita bersama-sama dengan orang-orang jahat tadi. Jadi kita kena ingatlah, bila Allah bagi kita faham tu, Allah pilih kita. Sekarang ni siapa yang mendengar tazkirah saya pada pagi ni ialah orang yang Allah pilih. Bukan yang Sama Mahfirah pilih, bukan saya pilih. Kan, apakah yang mentakdirkan kita pada suatu hari berkumpul di sini? Saya pun tak pernah termimpi kan akan memberi tazkirah kepada Sama Mahfirah. Jadi ini semua takdir daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan, Allah susun untuk saya sampaikan sesuatu dan anda semua mendengar sesuatu. Jadi apa yang saya sampaikan ni bukan daripada saya hanyalah salurannya. Kan, mesej yang saya cakap ni bukan daripada saya, mesejnya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan anda telah menerima mesej tersebut. Kan, so takkan anda nak blue tick sahaja mesej Allah Subhanahu Wa Taala ni. Kan, ini mesej daripada Allah, kita boleh blue tick je. Buat tak tahu kan, tak respon, tak reply pun. Jadi kena ingatlah, bila kita faham sesuatu tu sebab Allah sayangkan kita. Dan kalau kita buat tak tahu tu, intinya kita mengabaikan kan perintah ataupun mesej daripada Allah Subhanahu Wa Taala sendiri, dan kita akan terima nasibnya. Wallahu alam. Okey, terima kasih Ustaz atas jawapan yang diberikan. Saya menyantap. Okey, ada lagi ke yang nak bertanya soalan? Okay, kalau tak ada, Ana ucapkan jazakumullah khairan katsira kepada Ustaz atas perkongsian tadi. Sangat banyak input yang kita dapat, dan insya-Allah semoga Allah beri kita kekuatan lah untuk sama-sama beramal dan mula bergerak ke arah sesuatu yang lebih positif dan lebih baik untuk umat Islam pada akan datang. Saya serahkan semula kepada Cik Hafizah. Okay, terima kasih Ustaz.